Selain daripada tu, keberkatan macam mana? Isteri kita ni nak cari berkat, macam mana dia buat? Bila makan tu tuan-tuan nak berkat, masak, bacalah doa. Ambil tu, Bismillahirrahmanirrahim, baca doa. Apa yang boleh kita masak tu, jangan lupa baca doa. Nak berkat, bila makan, ada doa dah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan lupa doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang ni kena baca juga. Nak jauh, satu lagi doa. Tuan-tuan nak dah? Bi khafi lutfillah, bilati sur'illah, bi jami sitrillah, dakhaltu fi kanafillah wa tashafa'tu bi rasulillah, bi dawami mulkillah, bila haula wala quwwata illa billahil azim. Jibril al yamini wa Israfil al yasari wa Mika'il min khalfi wa sayyidina Muhammad min amami wa asa Musa fi yadi faman ra'ani habani wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takallamtu ilai qada hadathi wa nuru Yusuf ala wajhi faman ra'ani yuhibbuni wallahu musta'an. Tuan-tuan pernah dengar doa ni? Saya dapat daripada seorang syekh, namanya Syekh Haji Ahmad Tuan Husin. Haji Ahmad Tuan Husin ni seorang wali Allah. Dia pagi Jumaat, dia sembahyang subuh, Allahu Akbar, jatuh. Ketika jatuh, isteri dia pegang. Jangan pegang, dia kata. Kenapa? Aku nak mati dalam keadaan wudu. Isteri nak pegang ni, dia kata jangan. Sebab dia nak mati dalam wudu. Akhirnya isteri dia kata, panggil anak. Anak dia pegang apa semua. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia memandang ke langit dalam ghar-ghara. Akhirnya dia sebut Allah. Dia mati pagi subuh hari Jumaat, nak sembahyang subuh dalam keadaan berwudu. Dia ni namanya Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin, wali Allah. Dia bagi doa ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak, buka dalam YouTube, dalam Facebook, tengok Ustaz Abdullah Khairi. Ada doa, saya download dalam tu. Doa ni sangat penting tuan-tuan, untuk bagi keberkatan keluarga kita. Bagi berkat. Selain daripada berkat, apa? Carilah mardatillah, keredaan Allah. Ingat saya sebut tadi, orang perempuan lelaki, pertama kahwin 4, bukan kahwin 4. Kahwin dengan 4 perkara. Pertama, cantik. Yang kedua, nasab, kan, keturunan. Yang ketiga, harta. Yang keempat, cari agama. Agama macam mana? Cari keredaan Allah. Cari redha Allah macam mana? Bila balik rumah, isteri kita jangan kira cantik tak cantik dah. Cari keredaan Allah. Tanya, yang macam mana anak-anak semayang belum? Tanya dulu. Sebab cari redha Allah. Jangan cari redha manusia. Redha manusia rugi. Cari redha Allah. Anak dah semayang belum? Mina, semayang belum? Kalau tak semayang macam mana? Fadrib. Pukul ketika umurnya apa ni? Ada elan jap. JEC 6478, keretanya telah dirantai oleh polis dan dibawa ke balai. Keretanya alarm berbunyi. Terkejut. Keretanya alarm berbunyi. JEC 6478. Ada tak? Tolong. Keretanya alarm berbunyi. Tak apa. Merah, minyak mahal. Okay, no problem. Okey. Ingat, yang ketiga apa? Carilah mardatillah. Mardah macam mana? Isteri kita, suami kita. Isteri, saya bagi tahu, ingat, sebih yang terbaik. Orang lelaki, apa yang kita buat? Orang lelaki, tuan-tuan, suka dibelai. Adik tak kahwin lagi tak tahulah. Kami yang dah kahwin ni, kalau isteri datang, bang, dia pegang bau, dia semacam masak. Tak percaya orang perempuan, try malam ni kan, pegang. Dia suka dibelai. Orang lelaki memang suka dibelai, tapi orang perempuan susah nak membelai isteri dia. Belai lah. Pegang tangan kau. Kalau pergi pasar malam, try lah pegang. Pegang lah. Kalau dia tak bagi juga, pegang baju dia. Bang, kejap lah bang, pegang. Orang perempuan susah nak dibelai, tapi orang lelaki suka dibelai. Orang perempuan suka dipuji. Ni balik nanti cuba tengok. Yang cantik lah yang. Try. Buat nada sayur sikit. Yang cantik lah. Dia kata apa? Memanglah cantik. Malam ni malam Jumaat. Kita pun tak, malam Jumaat pun sama cantik. Orang lelaki suka dibelai, orang perempuan suka dipuji. Bang, cari keredaan Allah. Isteri kita tak suka puji. Orang lain kita puji. Isteri kita tak cantik, sebenarnya isteri kita paling cantik. Kita tak pernah puji. Puji bang. Cari keredaan Allah. Sebab bila kita puji isteri kita, dapat pahala. Kita belai suami kita, dapat pahala. Kita duk puji orang, rugi. Isteri, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ni saya psikologi. Isteri pertama suka dipuji. Puji macam mana? Ketika kita tengok dia pakai baju, puji. Ketika dia masak, suka dipuji.
Bila dia masak, kita puji tak? Yang sedap masakan hari ni. Dia buat relax lah, dia masak juga. Dia angkat tuan-tuan, cuba puji bila makan. Yang gulai ni sedap lah. Ataupun yang asam pedas ni sedap lah. Yang ulam ni sedap. Ulam tak pernah orang sebut sedap. Puji yang dimasak. Sebab ulam tak pernah orang masak. Buah petai ni sedap sungguh. Tu bengong si Tony tu. Puji yang dimasak. Asam pedas. Sedapnya asam pedas ni. Seronok tau. Dia dengar sedap. Hari tu pagi asam pedas, petang asam pedas, malam asam pedas, 2 bulan asam pedas. Kita sampai-sampai asam pedas. Cirit suami tu kan. Tapi suami susah nak memuji. Bila puji isteri tu macam batu nak jatuh atas kepala. Bang, puji bang. Cari redha Allah. Bila kita puji, berkat tuan-tuan. Kita akan rasa tenang. Isteri kita rasa tenang. Dan satu lagi, suami kita, orang lelaki, dia tidak banyak memilih. Betul tak? Orang lelaki banyak pilih tak? Kita pergi kedai, kita pilih banyak tak? Kita nak satu kedai tu ada 9 barang, betul tak? Kita pergi kedai tu, 9 barang kena ada. Aku nak beli topi, aku nak beli baju, semua kena ada. Ambil ya, ambil. Terus. Balik, kita ambil. Allah, seluar sependek lupa beli. Pergi, ambil. Tengok tak? Tak payah, XL sudah. Dia balik buka-buka, CS. Pakai juga, tarik sampai getah panjang. Dia pakai juga. Orang perempuan tak ada. Dia nak 12 kedai tu ada semua satu-satu barang tu kan ada. Sebab dia memilih. Tapi memilih itulah tuan-tuan menyebabkan kita ni jadi sempurna. Libasul wa antum libasulahunna. Ingat, baru sempurna. Kita ni tuan-tuan, kita jarang menggunakan otak kanan. Kita banyak otak kiri. Kan, pegang barang ni kita kreatif. Betul tak? Orang lelaki ni tengok. Dia tengok ni dia boleh fikir tak? Pertama, ketul emas. Dia akan nampak betul tak? Ada yang nampak ketul emas tak? Ada orang nampak lain daripada ni. Kanda kan? Betul tak? Orang lelaki kan? Orang perempuan, dia tuan-tuan tengok, bila keluar rumah, dia ni, semua ni otak kanan. Bila keluar rumah, siapa keluar dulu? Kita keluar dulu dalam kereta. Oi, cepat! Oi! Isteri kita, semua dia nak fikir, dia tak kreatif. Ya Allah, gas tak tutup lagi. Dia duduk fikir tu. Allah, lampu tak tutup. Aircon tak tutup. Allah, lampion anak tak ambil. Allah, beg seluar sepeda suami tak ambil lagi. Dia fikir, kita fikir tak? Oi, nak balik dekat lah. Duduk dalam kereta, duduk panggil. Dia tak kreatif ni. Dia kira fikir tu lah. Tapi isteri kita ni, dia akan fikir benda yang logical. Tapi suami kreatif. Tapi kreatif dia logik ni, dia akan sama cantum. Sebab tu orang isteri kan, kalau boleh, suami suka dibelai. Bila suka dibelai, kita jarang guna strategi. Orang perempuan, strategi macam mana? Cuba tuan-tuan, ni kakak-kakak lah. Saya tak nampak kakak di sini duduk kat mana tau? Belakang lah. Ada kah? Atau pondan semua? Kan? Kakak, saya nak bagi tahu, suami yang baik, sebab kita kereta keluarga ini. Isteri yang baik macam mana? Satu, servis. Yang kedua, belai suami. Yang ketiga macam mana? Yang ketiga, jangan lupa, suami ni, dia tak suka untuk ni. Tahulah kalau saya tak suka iron. Iron tu tak suka tak? Saya tak suka. Satu lagi, membeli belah. Orang lelaki suka tak beli belah? Kalau dia suka tu, something wrong lah. Tuan-tuan kena check tengok. Tak suka. Saya kalau beli belah, ya Allah. Pergi shopping, tak suka. Kalau shopping, saya sanggup duduk dalam kereta. Start kereta, bubuk aircon 16. Pegang WhatsApp ataupun tengok Quran. 5 jam tak apa lagi. Isteri saya dengan anak saya 6 orang. Okey, pergi shopping. Saya nak tanya, dia orang shopping, dia balik, dia beli tak? Tak beli. Aku juga beli, tuan-tuan. 5 jam. Dia kata, ya, tak ada apa yang minat. Tension tu. Saya kata, apa tak minat? Tak apa, kalau ayah pergi, beli. Kita beli senang lah, pergi-pergi. Okay. Kain ni saya nak untuk 6 orang. Campur suami isteri 8. Potong. Senang, balik-balik. Tengok, ayah beli dah. Dia kata, ayah beli apa? Ini kain langsir. Orang tak pernah buat baju. Tu teruk je lagi. Sebab tu kita ni tuan-tuan orang lelaki, bak membeli bagi dia orang. Bagi dia, lama pun tak apa.
Saya pernah lah kan, isteri saya masa tu baru kahwin, cerita. Kahwin bulan Ramadan. Bila kahwin bulan Ramadan, isteri pegang tangan ni, bang, jom shopping. Kita shopping paling malas. Dia pegang tangan. Hoi, pegang tangan bulan Ramadan. Baru kahwin. Boleh ha? Nak shopping mana? Sungai Petani. Sungai Petani tu tuan-tuan, shopping ni, kedai ni banyak ni. Dekat-dekat 20 kedai. Dia nak beli satu kain, dia tarik tangan kita. Jom abang, jomlah shopping. Kita paling tak suka, tapi oleh kerana isteri tarik, ikut jugalah. Sampai-sampai tu, ni kita berpeluh ni, kita puasa, dia uzur. Dia tak puasa, dia relax. Abang, kain ni bagus lah bang. Berapa harga dia? Mas, RM12.90. Saya nak tanya, isteri kita beli tak? Dia tak akan beli. Dia kata, abang, kedai depan murah lagi bang. Kita, murah apa? Ni murah ni. Abang, baru kahwin. Abang lemah tu ya. Jom. Pergi kedai nombor 2. Memang murah. RM12.80. Murah 10 sen. Saya nak tanya, dia beli tak? Dia tak beli. Dia kata, bang, kedai depan murah ni. Kita kata, murah, jom. Tengok-tengok, tak murah. Semua RM12.90. Tengok-tengok, 20 kedai dah. Dia kata, bang, kedai ni semua mahal lah bang. Kedai nombor 2 murah bang. Kita patah balik boleh tak? Yang tu aku tak tahan kan. Nak patah balik tu, dia tak puasa. Tak apalah, dia boleh minum. Kita puasa. Ya Allah, nak patah balik kau? Beli lah, murah abang, sana tu RM12.80. Kita nak beli banyak ni. Allah, belilah, nak patah balik tak larat. Boleh lah bang. Kita pun boleh lah, baru kahwin. Kalau 20 tahun, beli lah. 20 tahun. Kalau 30 tahun dia buat macam tu lah. Tak payah terkah tuan-tuan. Ini baru kahwin. Jom lah. Tarik. Sampai kedai nombor 2 tu, Indun tu tengok-tengok, datang kali kedua mesti beli. Dia tengok-tengok, mas. Apa mas? Aku bukan nak beli mas. Kita bengang. Aku nak beli baju. Enggak mas, masuk dulu. Mas nak masuk Kita dah bengang, dah panas pokok. Lu jauh 1 kilometer jalan ni kan. Mas masuk mas mau butuh apa? Dia kata. Kita, hang kata apa? Enggak. Hang maki aku ke? Enggak maki, mas mau butuh apa? Kita, hang maki aku? Enggak, mas mau butuh apa? Lagi butuh apa dah muka? Bini tarik tangan. Abang, butuh tu maksud dia nak apa? Mana aku tahu? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita ni tuan-tuan jarang layan isteri kita masa kahwin dah. Apa salahnya kahwin? Layanlah isteri kita ni. Sebab bila dia mati tuan-tuan, kita tengok baju dia teringat, itu maksud dia isteri kita servis bagus lah. Ataupun kita mati, isteri kita tengok baju kita menangis, maksudnya kita servis bagus. Kita layan isteri kita bagus. Sebab tu tuan-tuan ingat, masa hidup kita carilah redha Allah. Redha Allah macam mana? Baiklah dengan isteri kita, apa salahnya? Kan? Sebab apa? Kita akan hidup dengan dia sampai mati. Bila mati isteri yang solehah ni, dia duduk sebelah kita. Kita nak mati dah, dia boleh ajarkan kalimah la ilaha illallah. Bang, la ilaha illallah. Isteri kita mandi jenazah kita, mana nak tahu? Tak salah. Ada orang kata batal wudu orang yang mandi. Kita mayat tak ada apa dah. Kan mandi jenazah dah, semua dah siap wudu, semua kapan, tak ada masalah. Bila dah jadi mayat, isteri nak cium suami, tak boleh. Apa salahnya? Suami dah mayat, dia boleh cium. Siapa batal wudu? Yang batal wudu isteri. Nak cium pun cium lah. Cium dahi sudahlah, jangan duk. Lagi Pak Imam baru mati suami isteri tuan-tuan. Lagi telah yang luar tuan-tuan. Jadi ingat, cari mardatillah. Lagi apa? Nak cari mardatillah, suami isteri selalulah bawa ke masjid, bawa datang rumah Allah. Ni datang ni, saya nak tanya, siapa sini yang datang dengan isteri dia? Ada tak? Di luar seorang kan? Dalam ni tak ada kan? Siapa di luar datang dengan suami dia? Ramai pula angkat tangan. Hampa datang dengan isteri mana? Tak mengaku. Nampak sangat teruk. Datang dengan isteri kita, bawa datang. Sebab cari redha Allah. Sebab kalau tuan-tuan nak tegur isteri tuan-tuan, susah. Ustaz boleh tegur. Tuan-tuan balik nanti, abang, yang Ustaz kata macam ni, kena belai abang.
Kalau boleh kena sabar dengan abang. Alah, abang tu baru 2 minggu dengar ceramah, belum ni pun teruk. Ni bawa datang ustaz ceramah. Bila ustaz ceramah, dia kena, dia tak marah. Sebab kalau marah ustaz, teruk lah. Pernah ada orang perempuan marah ustaz? Tak ada. Dia dengar, dia buat tak tahu lah. Lepas tu dia start kereta belah balik. Dia buat tak tahu lah. Tapi kita macam mana? Bawa isteri kita, suami kita dengar ceramah. Sebab kita boleh bentuk untuk cari keredaan Allah. Bawa ke masjid. Bila bawa masjid, isteri kita jadi salihah. Yang ketiga, mardhatillah. Yang keempat, cari keikhlasan dalam keluarga kita. Kena ikhlas. Ikhlas macam mana? Bila puji suami, puji dengan ikhlas. Bila puji isteri, puji dengan ikhlas. Ikhlas macam mana? Tak nampak. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun tak nampak tapi Allah nampak. Macam kita bagi duit, ikhlas, tak nampak. Bagi RM10, Allah tak nampak. Jangan nampak pula, susah ha? Kita puji isteri kita, buat apa dengan isteri kita? Ikhlas. Kita tak ikhlas macam mana? Saya cerita satu cerita. Tuan-tuan, saya pernah bawa umrah. Ada seorang hamba Allah ni, dia dengan suami dia, dengan 3 orang anak. Jadi saya naik Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni bukan ada apa pun. Tempat wukuf pada Arafah, masa tu mustajab lah ketika wukuf. Jadi kita pergi umrah ni tak ada apa, biasa aja kan. Bila bawa naik atas tu, tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, saya pun pergilah seorang-seorang ni. Kita jamaah yang duduk dengan keluarga, cari keluarga. Jadi dia dengan isteri dia, dengan anak dia duduk. Saya pun tanyalah, abang berapa tahun kahwin? Dia kata 26 tahun. Saya pun tanya isteri dah kahwin 26. Kakak cuba sebut. Kakak, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Kakak ni sebut, ya Allah ampun dosaku. Ya Allah ampun dosa suamiku ya Allah. Dia pun sebut, ya Allah ampun dosa suamiku. Dia menangis. Ya Allah ampunlah dosa anak-anakku. Kakak ni menangis. Kemudian saya pergi sebelah. Abang 26 tahun, cuba sebut, ya Allah ampun dosaku. Ya Allah ampun dosaku. Ya Allah ampun dosa isteriku. Dia tak nak sebut. Abang sebut bang. Tak nak. Abang sebut bang. Tak nak. Habis doa apa semua, dia tak nak sebut untuk dosa isteri dia. Saya pun tanyalah, dah turun daripada Jabal Rahmah tu, abang kenapa tak sebut doa untuk isteri? Ustaz, satu perkara yang saya sangat benci, saya sangat bengang. Ketika mana saya balik ke rumah mak mertua saya, isteri saya kutuk saya depan mak mertua saya. Saya cukup pantang. Sebab tu orang perempuan jaga, jangan kutuk suami dia depan orang yang dikenali. Jangan. Contohnya macam mana? Subuh kan mayang. Oh, tak rasa. Jangan sebut depan orang. Kalau pinggan tak basuh, tak ada orang lain lah. Suami aku tu, Allah geramuk. Jangan bang, jangan cakap. Sebut di hadapan orang yang dikenali. Suami akan terasa. Macam mana nak tegur suami? Ketika mana tidur. Wahai makcik-makcik, kakak-kakak, suami tidur tu kan, dia letak tangan dia, masa tu tegur. Tak bang, ni cerita sikit ni. Ya, ada apa? Ada abang baru ni. Tegur masa tu. Jangan masa naik kereta. Dia boleh tekan 180. Jangan tuan-tuan. Dia boleh tekan laju. Jangan ketika mana tengah makan. Dia boleh pegang pinggan, dia boleh baling. Ketika mana nak tegur suami? Ketika tidur. Tidur tu dia letak tangan kat kita ke? Kita apa bang? Ni nak cakap sikit boleh tak? Dia akan terima. Itu. Dan jangan tegur ataupun peleceh suami kita di hadapan orang yang dikenali. Dia tak mau maaf. Dia kata, Ustaz, saya bengang Ustaz bila dia kata saya Ustaz di hadapan mak mertua saya. Terasa saya Ustaz. Bila macam tu saya pun panggil, kakak ingat tak? Kakak pernah tak sebut macam tu? Ya Ustaz. Kakak sekarang jumpa suami ni pergi minta maaf. Dia pun pergi tuan-tuan depan bas. Dia pegang tangan suami, bang minta maaf bang. Kalau benda tu bang tersentuh hati, maafkan saya. Akhirnya saya panggil anak-anak. Duduk tuan-tuan 5 orang. Tuan-tuan tengok dalam YouTube. Umrah sentuhan kalbu. Ada yang peluk di atas Jabal Rahmah menangis. Di antaranya ada 5 orang. Tuan-tuan, yang 3 orang anak, suami isteri. Yang peluk tu, saya duduk di belakang. Menangis tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana suami tak nak maafkan isteri dah. Ingat, kalau ada suami tak nak maafkan isteri, Allah jamin neraka Allah. Sebab tu kita sebagai suami, maafkan sebelum tidur. Ya Allah, aku maafkan aku. Maafkan diriku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Aku maafkan isteriku, anak-anak aku. Ini penting. Dan ya Allah, ampunlah dosa mak dan ayahku. Dan jangan lupa, suami isteri ni semasa nak tidur, tak doa, Allahumma
aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Pernah dengar tak doa ni? Tak pernah dengar doa? Buka Facebook saya, cari Ustaz Abdul Khairi page original. Dalam tu ada Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan akan tengok sesiapa yang membaca akan ayat ini, kalau dia mati esok pagi, mati tak ada dosa, fitrah. Bang, ini amalan kita tuan-tuan untuk lahirkan keikhlasan kepada Allah. Dan alhamdulillah, bila ada keikhlasan ni, pertama saya sebut apa tadi? Pertama cari hidayah Allah. Lupa. Yang kedua cari keberkatan. Yang ketiga cari mardatillah, keridhaan Allah. Yang keempat cari keikhlasan. Bila cari keikhlasan, maka Allah sebut dalam Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bahawa akan ada rahmat, mawaddah, kasih sayang dan rahmat. Nak ada mawaddah ni, baru saya nak urai. Boleh? Mawaddah ni macam mana? Yang kata kasih sayang dan rahmat. Bang, orang perempuan saya sebut tadi suka dipuji. Orang perempuan, orang lelaki suka dibelai. Orang perempuan lagi apa? Selain suka dipuji, suka dibelai, suka benda yang dipakai. Sebab tu tuan-tuan, barang emas dan baju suami kena beli 1 tahun 2 helai. Orang lelaki ingat, baju kena beli 1 tahun 2 helai. Jangan tak beli, jangan kata kerja sendiri beli lah. Tak, tanggungjawab kita. Makan, siapa yang beli? Suami. Masak, siapa yang masak? Suami. Suami kena masak, tuan-tuan. Sebab tu bila masak, isteri masak, suami kena tolong. Sebab tanggungjawab tuan-tuan, masak bukan isteri. Kita kena cari pembantu. Tak boleh, barulah isteri kita volunteer masak. Kita kena volunteer tolong. Bila masak, dia masak, kita ambil tolong. Saya suka masak, tuan. Kalau masak tu insya-Allah tepung talam, dia jadi tepung lain. Tapi suka masak, saya suka. Dan alhamdulillah tuan-tuan, bila kita tolong, sedap tak sedap, dia tak boleh komplain dekat kita, tak boleh komplain dekat isteri kita. Sebab kita tolong. Dan orang yang masak suami isteri, air tangan suami isteri, anak makan, dia akan dengar kata. Sebab apa? Sebab tuan-tuan bila masak, jangan lupa suami isteri. Buka surah Yusuf ayat keempat. إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Berkatalah Yusuf kepada bapakku, aku melihat 11 matahari, bulan dan bintang sujud patuh perintahku. Jadi suami masak untuk anak-anak, ambil senduk, kacau. Baca tu. إذ قال يوسف لأبي أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sajidin ulang banyak kali je. Saja ni patuh perintahku, niat dalam hati. Ya Allah, bagilah anak ni dengar kata aku, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolong. Ya Allah. Baca tuan-tuan, Allah dengar kata. Alhamdulillah. Dan saya selalu ceritakan dalam YouTube, tuan-tuan dengar. Kan bapak saya, bapak. Orang kata cerita keluarga dia. Kalau cerita orang marah. Bapak saya ni sekarang umur 80. Dia cengeng, tahu tak cengeng? Siapa sini orang utara? Tahu tak cengeng? Cengeng tu maksud dia garang. Saya ceramah di Pasir Gudang. Saya kata cengeng, tak faham. Cengeng itu maksudnya garang. Orang utara ni selalu ceramah, kadang-kadang dia sebut lagu mana. Pernah dengar tak? Ini kita nak buat lagu mana. Ni kalau dah jadi lagu mana. Ni kalau dah selesai lagu mana. Duk lagu mana. Lagu mana tu maksud dia apa? Macam mana? Macam mana? Kan? Saya pernah ada seorang cikgu ni, pengetua, duk lagu mana. Ada seorang Johor, cikgu dia angkat tangan, Puan Hajar, kita nak nyanyi lagu apa? Lagu mana. Bukan nak nyanyi, maksud dia macam mana. Satu lagi apa? Tak tahu. Kan orang Kedah tak percaya, tuan-tuan pergi hospital dekat Sultanah Bahiyah, tengok resepsi tu orang Kedah, tuan-tuan pergi sampai-sampai dia, tuan-tuan buat tak tahu buat ni. Nanti dia kata, cik, tengok apa? Tak tahu.
Cik nak buat apa? Tak tahu. Cik nama apa? Tak tahu. Semua tak tahu. Tak tahu. Jadi orang Kedah memang tak tahu apa, tuan-tuan. Teruk dia. Sebab tu depa duk berkeli menteri besar sebab tak tahu apa, tuan-tuan. Semua tak tahu. Nama apa? Tak tahu. Nak buat apa? Tak tahu. Jadi saya beritahu lah. Ayah saya cengeng, garang. Bila garang, tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia garang bertempat. Kita, tuan-tuan, ada anak baca doa, tiba-tiba tak mau ikut kita. Garang bertempat. Kalau tak semayang kena garang. Kalau tak puasa kena garang. Kalau tak tutup aurat kena garang. Sebab kita akan tanggung dosa anak kita. Ayah saya, alhamdulillah, saya cakap pandai. Daripada dulu ni pernah masuk pidato tingkatan 3. Jadi Johan pidato. Sekolah-sekolah di Pulau Pinang. Pernah jadi pidato di universiti. Pernah cakap pandai. Jadi bila saya cakap tu, kawan-kawan boleh terpengaruh. Kira duduk di sekolah Arab petang tu, saya beritahu lah, jom kita pergi mandi sungai. Dia pun angkat tangan, kami tak pandai berenang. Tak apa. Ada 30 orang tak pandai berenang. Tak apa. Tak pandai berenang, jangan susah hati. Kalau lemah, aku boleh selamat. Maksudnya dia orang lemah, aku selamat. Maksudnya dia orang mati, saya selamat lah, tuan-tuan. 30 orang mana sempat nak tolong, mesti mati punya kan. Tapi cakap tu, kalau lemah, aku selamat. Okey, kalau nak selamat kami tak apalah, jom pergi mandi. Mandi sungai lepas asar. Masa tu mandi sungai tak pakai apa, bogel lah, swimming without trunk. Bogel. Lanjang lah, semua sama aja, pattern sama. Umur 11 tahun. Masa tu tak sunat lagi, tuan-tuan. Bayang tengok, tak sunat 11 tahun tu. Kira masa tu umur tingkatan 1 baru sunat. Umur 11 tahun tak sunat. Kira tak balik, tak sunat lah. Jadi saya ni pandai berenang. Saya akan duduk di atas pokok jawi tu, yang ada banyak akar tu, duduk atas. Saya akan terjun. Saya akan pusing badan tu macam panda lela renong. Kira pusing tu, somersault. Kira masa pusing tu, apa yang pusing? Jangan bayang lah, tuan-tuan. Pusing. Bila tum tu kan, saya akan angkat kepala. Kawan-kawan nak tangkap saya. Dia orang kata main kejar-kejar. Nak tangkap, saya akan bila dia orang tak dapat tangkap, saya berenang dalam air tu macam ikan sepat. Tengok, duduk belakang. Oi, ada belakang. Oh, hebat dia. Saya pun, dia orang nak tangkap, nak pusing. Saya pun, bila saya selam, dia orang selam. Dalam hati saya, dalam air tu, kenapa dia orang selam? Dia orang tak pandai berenang. Kalau lemah sekali, susah aku. Saya pun angkat kepala. Kenapa tak selam? Bapak saya duduk atas tebing dah, dengan muka macam dengan jebuan tu. Naik! Aku kata naik! Bila kata aku kata naik tu, dia dah lipat dah wayar telefon belakang. Aku kata naik! Kawan-kawan tahu dah, tak naik mati lah. Pakat naik habis, tinggal baju, lari macam penguin tu. Saya tahu dah, mesti kena teruknya. Ayah tak mau. Tak mau naik. Naik. Tunjuk punggung kan. Dia pun naik, dia bagi wayar telefon Sony ni, dia lipat 2. Dia bagi tu, masuk dia 2 dalam 1. Faham kata tu, kena tu lekat 2. Ayah sakit, dia bagi kali kedua 4. Bagi kali ketiga 6. Allah, tak ada kulit dah. Ayah, balik dia dah. Lari balik, tinggal seluar. Ni, punggung ni tak ada kulit dah. Ni, keluar kulit ni, merah ni. Sakit ni, lari. Allah, lari. Mak duk tunggu dah, telanjang lari. Tuan-tuan bayang, umur 11 tahun. Mak duk tunggu dah. Pasal apa? Ayah hutan. Ayah tibai. Dia bagi berapa? 3. Mai aku tambah 2 dah. Mak nak tambah 2. Sebab apa? Sebab bukan kerana saya mandi sungai, kerana tak semayang asar. Nak masuk waktu maghrib dah, tak semayang lagi. Jadi kepala dia siapa? Aku lah. Yang 30 tak semayang tu, aku kepala. Tu yang kena tu, Allah, berdenyut ni. Nyut punggung tu, nyut. Bukan kemut bang, berdenyut. Bukan kemut lain.
Nyut. Aduh. Mak kata, pergi mandi. Nak mandi apa? Kan, pakai kain, Semayang nak tunduk tak boleh, berdiri. Allah Akbar. Dia tak tengok. Mak tak tengok, buat tak tahu dah. Semayang lah. Habis semayang Aisyah, semayang Maghrib, dia salah. Mak akan pujuk. Bapak pujuk tak? Bapak dah. Bapak sombong. Perangai metro. Mak. Airi, mari makan, mari. Makan tak? Bagi bungkuk orang yang sakit lah. Wayar telefon dulu. Dah, bapak sayang apa ni tu? Komplain. Sakit tak kira lah. Sakit sama. Sakit. Dah. Bapak ayah tu sayang. Sayang kau tak bagi dengan telefon wayar telefon. Ini bagi tengok pungkuk tak ada isi. Mak suap. Mak dia ambil suap. Tak apa makan tau. Habis makan, sembahyang Aisyah masuk tidur, nak tidur melentang tak boleh, tidur menerap. Tidur ni berdenyut bang, nyut. Apa gelap apa aku bagi dengan wayar telefon ni. Sakit bang. Wayar telefon tu nyut berdenyut. Ya Allah. Kami duduk pejam mata ni bagi lena. Tak lena. Dia duduk berdenyut. Nyut. Ya Allah, sakitnya. Tengah duduk pejam mata tu, tiba-tiba masuk seorang lelaki umur 45 tahun pegang segelas minyak angin. Dia tolak. Saya dengar. Dia masuk pelan-pelan. Dia duduk sebelah saya. Saya tak tidur, saya buat tidur. Dia selak kain, selak tengok punggung tu tak ada kulit dah. Ya Allah, nampak ni isi ni dalam keadaan ni terkeluar darah ni, keluar darah. Dia pun celup. Dia sapu. Ketika dia sapu, dia kata, Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, Ya Allah. Kalaulah aku buat ni, Ya Allah, kerana dosa aku, Ya Allah. Ya Allah, ampun dosa aku, Ya Allah. Menangis ayah saya. Sambil sapu tu, duduk menangis. Saya duduk dengar. Oh, balon aku teriak. Tak tahu ke sakit tak kira ni nyut kan. Dia relax kan. Habis sapu semua, dia tutup. Dia duduk sebelah saya dan angkat takbir. Allahu Akbar. Terus dia sujud. Ketika dia sujud, dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai ibu ayah, doa ini banyak-banyak ketika solat. Allahumma rabbana hablana. Ya Allah, kau bagi aku akan pasangan aku, Ya Allah. Kau jadikan akan pasanganku hablana min azwajina wa zurriyatina, dan zuriat aku qurrata a'yun, jadilah penyejuk mata. Dan jadilah tuan-tuan anak aku ni dan pasangan aku ni seorang pemimpin, Ya Allah. Tengok doa ayah saya ni 40 tahun dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang saya jadi manusia. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena doa banyak-banyak. Jangan lupa untuk mawaddah warahmah ni, kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Bapa mak kena doa banyak-banyak. Di antara apa? Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah anak kita esok akan kenal agama. Bila kenal agama, saya nak tanya wahai ibu ayah, masa hidup kita pernah tak dukung ayah kita? Tak pernah. Tetapi satu hari kita akan dukung jenazah dia. Tapi ada orang tuan-tuan, ayah dia mati, dia tak boleh dukung jenazah ayah dia. Sedangkan ayah dia dukung dia sampai besar, umur 6 tahun. Tapi dia tak mampu dukung jenazah ayah dia, bawa ke kubur. Masa hidup ayah dia, mak dia, ayah dan mak cari baju bagi hari raya. Sedangkan dia tak mampu masa ayah dia mati. Untuk kapankah jenazah ayah dia? Sedihnya tuan-tuan. Ada orang dimandikan oleh mak dia dan ayah dia umur 6 tahun. Tetapi ayah dia, mak dia mati, dia tak mampu mandi jenazah mak dan ayah dia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih mawaddah warahmah ni, tuan-tuan kena ada anak yang boleh mandi jenazah kita, boleh sembahyang jenazah kita, boleh siap kapan jenazah kita, boleh masuk kita dalam kubur ni, dia pegang jenazah. Kemudian dia pegang apa? Dia kata apa? Allahumma anta rabbahu. Ni anak yang soleh ni. Allahumma anta rabbahu kalau lelaki, ayah. Kalau perempuan, Allahumma anta rabbaha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabatta ruha wa anta a'lamu sirra wa alaniyataha. Allahumma faghfir li wa laha, ya Allah. Ni anak yang soleh, yang turun jenazah tu dia baca doa.
Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil Islam wa anta qabatta ruhahu wa anta a'lamu sirran wa alaniyatahu. Allahumma faghfir li wa lahu ya Allah. Turun jenazah ayah. Bila turun, duduk dalam liang lahat, dipusing jenazah ayah. Bila pusing tuan-tuan, anak yang soleh, dia akan ambil satu gumpalan tanah, kemudian dia akan letak di depan muka ayah dia supaya jenazah takkan jatuh. Bila letak tu, anak yang soleh dia baca doa dia, minha khalaqnakum, daripada tanah inilah ayahku dijadikan. Kemudian ambil pula satu lagi, wa fiha nu'idukum, letak di belakang tu, daripada tanah inilah ayahku kembali kan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah inilah ayah aku ni akan dihidupkan semula. Tapi anak yang soleh kadang-kadang duduk tepi pagar ya. Habis tak? Alhamdulillah. Mampu dah orang tu. Itu something wrong tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, saya nak bagi tahu, kita kalau ada anak lelaki, sesiapa yang anak lelaki, alhamdulillah boleh waris kita. Sebab disebut idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputus semua amalan kecuali 3. Di antara apa? Waladun. Disebut waladun. Tuan-tuan kena faham bahasa Arab. Waladun ialah anak lelaki. Kalau bintun ialah anak perempuan. Bila disebut waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang berdoa, mungkin anak lelaki yang soleh yang mendoakan ayah kita. Siapa ada anak lelaki seorang, jadilah boleh doa. Tapi siapa ada anak perempuan, 3 orang, dia dididik dengan salihah, dia jamin syurga. Anak perempuan 3 orang, tuan-tuan, dia dididik salihah, jamin syurga. Siapa ada anak perempuan. Sebab tu orang perempuan ni hebat. Kita, kalau seorang boleh hidup tak tuan-tuan? Tuan-tuan ada seorang boleh hidup? Tak boleh, kena kahwin. Kena kahwin. Dan orang perempuan pula tak boleh, dia hidup seorang. Dia kena ada pasangan dia, baru dia akan tenang, dia akan bahagia. Dan alhamdulillah, bila bahagia, ada orang nak kahwin lagi seorang. Boleh tak? Boleh. Nak kahwin seorang lagi, dia macam tu. Nampak? Susah. Tapi bila dah kahwin, dia macam tu. Dia turun senang. Tapi nak naik ni turun ni. Tu yang sampai siam tu. Sebab susah tuan-tuan. Bila dah ni, dia turun senang dah. Turun yang tak parah dah. Sebab senang. Tapi nak mula pun tak boleh. Sebab ustaz pun takut. Oh, jangan ni. Nak bawa mana pun tak boleh tuan-tuan. Tu sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, seorang pun jadilah, seorang pun cukup dah. Seorang ni pun dah teruk dah kan. Nak jaga ni kainah seorang perempuan ni cukup susah. Tapi perempuan ni kalau dia solehah, kita boleh masuk syurga sekali. Tuan-tuan nak masuk syurga sekali? Dia tengok isteri kita syurga, anak-anak kita duduk syurga. Pilih syurga yang kita nak. Seronok dah. Seronok lah. Siapa tak nak rugi lah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila nak masuk syurga ni, mesti ada mawadah dan rahmah ni. Macam mana? Saya dah sebut dah. Doa-doa tu hafalah, Quran selalu baca. Puasa, biar puasa sekali. Ni, bulan Rejab ni, apa yang kita nak ambil? Ambil Yaumul Abyad. Tahu tak Yaumul Abyad? Hari putih. Hari 13, 14, 15, puasalah. Kalau tak boleh, ambil bulan Syaban. Apa dia? Nisfu Syaban boleh. Ataupun ambil bulan Ramadan tu wajib. Memang kena ambil. Kalau tak ambil pun, lepas Ramadan tu, summa bisitati min Syawal, puasalah pada 6 Syawal. Kasiyamid dahri, seperti mana setahun puasa. Siapa yang ambil lepas Ramadan, ambil 6. Ada orang kata kalau sambung terus boleh tak? Boleh. Ataupun ambil selang. Boleh juga. Syarat dia Syawal. Tapi afdal ambil 6 terus. Seperti mana setahun. Dan siapa yang puasa pula pada 9 Zulhijjah, seperti mana tahun yang lepas. Jadi dia akan dapat 2 tahun. Jadi tak payah puasa lah 2 tahun lepas tu. Sebab banyak dah pahala. Jangan. Macam tuan-tuan pergilah. Kalau boleh kita suami isteri, jangan lupa semayang selalu. Bawalah pergi umrah, pergi Mekah. Pergi tengok Kaabah, berdoa depan Kaabah. Mustajab doa. Ya Allah, ampun dosa isteriku, suamiku. Mustajab doa. Anak-anak sekali, boleh pergi sekali. Jangan pergi seorang-seorang. Pergi berdua. Sebab doa mustajab di antaranya dalam Raudah. Raudah tu mustajab doa. Bukan sembahyang afdal. Mustajab doa. Satu lagi tempat mustajab doa, iaitu depan Multazam. Lagi tempat mustajab doa dalam Hijr Ismail. Satu lagi mustajab doa ialah pada hari Jumaat, ketika khatib duduk antara 2 khutbah. Kan khatib khutbah kan? Khatib duduk, bila barakallahu li ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kan khatib duduk, mustajab doa. Masa tu, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ampun. Kita masa tu mustajab. Kalau saya jadi khatib, dia kata, woi, doa. Semua angkat doa. Betul, mustajab doa masa tu. Ketika khatib tu duduk antara dua khutbah, kan bila sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ingat tak? Kita masa tu tuan-tuan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Ketika khatib baca khutbah, dia doa. Doa tu wajib, tuan-tuan. Kita tak angkat pun tak apa. Sebab yang tu rukun. Dia dah baca kan? Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ingat tak? Kita tak angkat pun tak apa. Sebab yang tu rukun. Kita nak angkat masa mana? Ketika khatib antara dua khutbah. Bila dia duduk tu, kita pun, ya Allah, ampunlah dosa aku. Dikatakan tuan-tuan dalam satu hadis, kalaulah bertemu doa dengan para malaikat, doa tu tak ditolak. Satu lagi doa mustajab masa mana? Masa wukuf pada Arafah. Wukuf ni mustajab doa. Allah, ketika mana bergalih ni. Sebab tu tuan-tuan carilah mustajab doa ni untuk anak-anak kita, ni adik-adik kita ni yang nak kahwin. Mintalah, ya Allah, bagilah pasangan ni, ya Allah, yang baik di sisimu, ya Allah, bukan baik di sisi kita. Minta baik di sisi Allah. Kalau baik di sisi kita, kita nak yang cantik. Nak cutting 36, 26, 36. Kan, tiba-tiba dapat 82. Tak apa, senang. Peluk, terasa peluk. 82. Kalau dia hempak, syahid. Tak apa. Yang penting doa, ya Allah, bagilah, ya Allah, isteri yang salihah. Isteri yang salihah di sisimu. Ada orang jumpa saya, ustaz, saya dapat isteri salihah. 7 tahun cari. Dapat macam mana? Salihah binti Din. Salihah binti Din tak jadi. Isteri yang salihah di sisi Allah. Ataupun suami yang saleh. Kita kena doa mustajab ketika wukuf ni. Nak bagi tahu ni, wukuf ialah pada waktu zuhur. Di sana waktu zuhur, kita waktu maghrib. Lepas sembahyang maghrib tu, tuan-tuan, sana afdal doa banyak-banyak untuk isteri kita, anak kita. Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah. Doa, ya Allah, aku ada isteri, ya Allah, tak tahu nak buat apa, ya Allah. Doa Yusuf membaca dah. Semua Ibrahim, Yusuf, Lut, semua baca. Tapi tak jadi apa, ya Allah. Ya Allah, bagi mampu bang, ya Allah. Jangan doa macam tu. Sebab orang perempuan ni hidayah milik Allah. Sebab tu saya sebutkan orang perempuan ni dalam Quran pun Allah sebutkan. Suratul Nisa, Suratul Tahrim, Suratul Maryam, semua sebut. Orang lelaki ada tak? Suratul Muhammad ya. Muhammad tu khusus pada Nabi Muhammad. Sebab tu orang perempuan ni hebat. Kita kena doa banyak-banyak supaya buka pintu hidayah dan hidayah milik Allah. Sebab tu disebut lagi dalam lagu semua perempuan. Kan lagu apa? Rozanang kau gadis idamanku. Lagi apa? Oh Fatimah. Lagi apa? Isabel. Semua perempuan. Ada lagu lelaki. Nan Najib. Ada tak? Tak. Hampa cari lah. Aku seorang nyanyi lagu tu. Weh faham weh. Lagi tak boleh balik apa aku. Ni tak menentuh mana-mana individu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab itulah orang perempuan ni hebat, kita doa. Tak ada tempat mustajab. Lagi apa? Doa ketika mana Ramadan, waktu berbuka. Sebab saya dah bagi tahu dah semua ciri-ciri ni, tapi tak boleh juga cari doa. Sebab doa silahul senjata. Jadi kita nak isteri kita bagus, suami bagus, anak bagus, kita cari ketika mana berbuka puasa tu. Masa tu mustajab. Ketika berbuka tu kan, ya Allah, tuan-tuan, doa. Aku ada isteri, ya Allah, ampunlah dosa isteriku, bukalah pintu hidayah untuknya. Ada suami, ketika berbuka. Banyakkan kita masa berbuka, doa tak? Dia tengok. Lauk aku kecil, lauk sana besar. Ayam aku kepak, yang tu paha mana boleh. Sedangkan masa tu tuan-tuan, jangan fikir tentang lauk ni. Selagi mana azan tak azan, mustajab doa. Ya Allah, ya Allah. Lagi mana masa mustajab? Selepas azan. Mustajab doa lepas azan kan? La ilaha illallah. Kita azan, kita doa tak? Allahumma laka sumtu
Doa, ya Allah, selain daripada doa yang kita doa lepas azan tu, doa, ya Allah, anak isteriku bukalah pintu hidayah untuk dia. Kan? Saya balik beraceh kan. Balik beraceh, saya tegur. Sebab rupanya saya di Aceh popular tu. Bukan saja di Kuantan, Aceh pun terkenal. Kira sampai sana banyak orang kenal saya melalui YouTube. Dia apa tak panggil YouTube? Utub. Utub. Dia tahu ni Ustaz Utub. Aku Utub datang apa rupanya YouTube. Ustaz Utub jemput saya kuliah maghrib, kuliah subuh. Kuliah subuh, dia orang buat kuliah subuh keliling. Saya tanya ni kuliah subuh apa ni? Kuliah subuh pusing. Pusing. Maksud dia pusing-pusing kah? Rupanya pusing-pusing dalam bahasa Indonesia pening. Ni kuliah subuh pusing-pusing, bakal gelak. Kuliah subuh pening. Kan? Saya kata alhamdulillah. Saya dengar tadi azan subuh tak betul lah. Tak percaya tuan-tuan pergi Aceh. Dia orang azan suara sedap. As-salatu khairun minan naum. Saya kata, dengar sedap tak bapak-bapak? Dia orang senyap. Kepala bapak. Depa kepala bapak tak ada apa tau. Kita kepala bapak marah. Kepala bapak. Kepala bapak maksud dia kepala-kepala tu lah. Kepala-kepala. Sedap tak? Sedap pak. Memang sedap. Tapi ikut bahasa tak betul. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Tu pakat tidur habis. Saya kata bapak, esok subuh azan macam saya. Ya bapak azan macam mana? Macam ini kepala bapak. Sebab dia kepala tu, kepala apa? Yang itulah pegang jawatan kuasa tu, kepala kepala bapak. Kita kepala bapak marah. Kan? Azan macam ni. Tarik nafas dia kata. Dia pun dengar, semua dengar. As-salatu khairum minan naum. No. Bapak, ini bukan saja semua datang. Semua datang bawa dengan cangkul, dengan kayu, pukul bapak Bilal. Baru betul. Nah, semua bakat mai try begitu. Apa try lah. Ataupun tak mau datang juga, ampu buat macam ni. Tarik nafas. Jangan azan lagi. Why? Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu relax. Why? Allahu akbar, Allahu akbar. Semua mai yang tengok. Depa bawa dengan kayu. Dengan cangkul, mana Tok Bilal? Mampu lari. Sebab kita nak bawa ni. Rumah Allah ni jadi berkat. Alhamdulillah tempat kita kecil aja. Tapi berkat kita buat program macam ni. Ramai tu tak ramai. Di luar tu ramai. Alhamdulillah. Bila ramai ni tuan-tuan, insya-Allah. Bila berkat, Allah angkat bala umum. Bala umum ni tuan-tuan, insya-Allah tak ada kes curi, pecah rumah, anak kita tak diganggu. Ni anak kita, isteri kita tak dikacau, tak diragut. Sebab ada majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, alhamdulillah di Aceh ya. Di Aceh 9.5 ni, di Aceh ni mereka melaksanakan RUU 355. Orang perempuan tuan-tuan takkan jumpa tak pakai tudung. Semua pakai tudung. Saya dijemput tuan-tuan oleh wali kota buat forum di Bandar Aceh, Baitur Rahman tu. Pergi buat forum ni. Saya dengan Raihan. Buat forum dengan Raihan. Raihan menyanyi lagu, saya cerita. Kontrol tuan-tuan, kontrol bahasa Indonesia. Ya bapak ya, jika sekiranya bicara saya enggak enak didengar di Aceh, tetapi enak dengar di Malaysia. Mula-mula 5 minit nak kontrol. Lepas tu keluar utara perempuan. Rupanya yang utara tu dia orang faham tuan-tuan. Dia orang kata kami faham Pak Ustaz. Saya kata faham macam mana? Kami di sini ada kampung, dia apa kampung bukan kampung, gampung. Gampung Kedah. Ada orang Kedah duduk di Aceh. Dan di Kedah ada kampung Aceh. Dan alhamdulillah di Kuantan di Kuala Lumpur ada kedai Aceh. Kedai Aceh berlambak. Kan? Alhamdulillah dia kata. Kami bapak cakap kami faham. Oh, banyak cakap utara faham. Ni orang Kuantan faham tak? Kalau tak faham lebih teruk daripada orang Aceh. Hampa teruk sungguh lah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya forum dengan Raihan di dataran Baitur Rahman. Tuan-tuan siapa yang ada kesempatan pergilah ziarah. Pergi orang Aceh alhamdulillah tuan-tuan suka bila orang Malaysia pergi ziarah. Kita tengok bagaimana tsunami yang mati tu 230,000. Malam-malam dia orang jamu tu, dia orang jamu kerang. Besar ni kerang. Kerang. Oh, jemaah saya makan tak kira lah. Saya kata, sedapnya kerang ni. Dia kata, sedap Ustaz. Saya kata, tahu tak? Yang mati itu berapa?
Masa tsunami 230,000. 230,000 hampa makan kerang ni. Hampa tahu tak yang jumpa berapa? 80,000 ya. Mana lagi 180? Dia kata tak tahu. Dalam kerang. Pakai potong lalu. 10 tahun dah kerang pun tak ada. Saja balawa tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Aceh sekarang membangun dengan Islam. Dan alhamdulillah RU35 ni kita bukan buat undang-undang untuk orang bukan Islam. Untuk orang Islam. Siapa yang takut, kita buat salah kan kita takut? Kita bukan nak potong tangan pun, ni nak bagi tahu ni. Kita cuma upgrade saja. Tu pun ada orang tak sokong. Kenapa? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi yang duduk di Kuantan ni, alhamdulillah ada orang kata kita bergaduh dengan BN, kita bergaduh dengan UMNO. Kita tak bergaduh. Dan alhamdulillah kita pakat elok sekarang. Pakat elok untuk ni, undang-undang ni untuk kita semua orang Islam. Bila mertabat ini, kurang-kurangnya ada juga usaha untuk benda yang baik ini. Dan Tok Guru Haji Hadi pun alhamdulillah dah uzur sangat tuan-tuan, tak larat ikut dia. Memang uzur. Dengan usia dah ni, dah muka pun nampak kecut lah, memang tak larat. Tapi dia nak juga supaya undang-undang ni bolehlah kan dilaksanakan. Kalaulah laksana, alhamdulillah, saya syukur banyak-banyak tuan-tuan. Dan kita yang ada di Kuantan ni, kalau rasa hati tu tak nak, saya tak tahu kenapa. Yang ni bukan untuk siapa-siapa, untuk upgrade aja, upgrade je. Bagi sikit, bukan 3, 5, 6 tu, tapi naik sikit lah, untuk bagilah sama taraf dengan sibel, undang-undang sibel. Ada orang kata undang-undang sibel ni undang-undang Islam juga. Contohnya jalan raya. Undang-undang siapa? Memanglah, jangan undang logik akal. Memanglah undang raya kena saman, siapa yang saman? Mungkin kena 300 kan. Dalam Islam ada tak undang-undang 300 jalan raya? Tak ada. Kita boleh guna, tak ada masalah, jangan guna akal. Tapi kita nak bagi tahu undang-undang ni dah tertulis dalam Al-Quran dan ijma' qiyas, dan juga dalam hadis Nabi SAW. Apa yang disebut tu kita nak upgrade aja, bagi cukup sikit. Tapi kalau ada orang tentang juga tak tahulah. Saya cerita dulu tahun 2006 saya baca khutbah nilah ni. Saya kata ingat dalam khutbah, kita ni orang Islam, jangan tolak hukum Allah. Ini hukum kita. Siapa tolak, ada di kalangan jadi kufur, murtad, boleh jadi dia seorang yang zalim. Ada seorang angkat tangan. Ni dalam khutbah. Ustaz, saya nak tanya, kapal sing pun tak suka. Ustaz nak kata apa? Kapal sing dia kata tak suka. Ni dalam khutbah, dia tegur saya. Saya kata, abang tegur saya, abang dah lara, dah lalai. Dia jawab, lalai mampu ni? Memang orang tahu mampu semua. Mampu ni? Saya kata, abang tegur saya, abang dah tak ada pahala dalam Jumaat ini. Tapi saya nak jawab dalam khutbah ini. Abang, contoh analogi saya bagi. Saya seorang postman, nak hantar surat rumah Cina. Pegang surat, pergi rumah Cina, ada seekor anjing menyalak. Tiba-tiba anjing tu kejar saya. Postman akan lari, anjing akan kejar, anjing akan gigit punggung postman. Itu biasa, betul tak? Anjing menyalak, kejar, gigit punggung postman. Itu biasa. Tetapi seorang postman nak hantar surat rumah Cina, tiba-tiba anjing menyalak, postman menyalak. Anjing terkejut, postman kejar anjing, gigit punggung anjing. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Kalau saya kata, ni orang Islam, kapal sing menyalak, ini apa ni hukum-hukum hudud ni? Orang yang bukan Islam menyalak, itu biasa sebab dia bukan Islam. Tetapi kita yang nama Muhammad Abdullah menyalak hukum Allah, ini luar biasa. Saya sebut dalam khutbah tu, ini luar biasa. Kita Islam, kenapa menyalak hukum Allah? Ini hukum kita. Habis Jumaat, habis baca khutbah, saya buat nada sayu tuan-tuan. Rupanya yang tegur saya tu 3 line. Gangster bro. Dia bawa 30 orang. Habis tuan-tuan, ni Tok Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagi kat mic kat saya. Dia bisik kat tengok, Ustaz yang tegur tadi tu 3 line Ustaz, gangster. Saya pun tak apa. Kita semayang menggigil ni. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakat. Dalam hati, mampu ya gua, mampu ya ni. Bagi salam, Assalamualaikum, doa, tengok-tengok jawatan kuasa masjid, habis belah. Takut tuan-tuan. Saya kata, ingat, benda yang baik, benda yang betul, takut apa Allah ada. Saya tunggu orang salam. Rupa-rupanya hidayah milik Allah. Bila saya tegur macam tu, kalau orang bukan Islam menyalak itu biasa, orang Islam yang menyalak ni luar biasa. Rupanya dia tunggu depan pintu. Saya pun keluar pintu tu juga, takut apa? Allah ada. Dia tunggu saya. Saya pun pergi. Dalam hati saya, dia orang ada 30 orang.
30 kali 2, 60 tangan. Aku 2. Boleh ah? Seorang 2 boleh dia ah. Daripada tak kena semua, jadi ah, yang lain mampu aku. Tak apa, jalan. Allah ada. Tiba-tiba dia hulurkan tangan. Yang ketua yang tegur tadi, Ustaz, baru kami faham Ustaz tu. Hukum ni hukum kita Ustaz tu. Kenapa kita tolak? Kalau dia tak nak, dia bukan Islam. Biasa. Rupanya dia faham. Saya kata, Alhamdulillah. Tidak mati aku. Rupanya salam sampai hujung. Buka pintu tuan-tuan. Saya masuk dalam kereta, dia orang tutup pintu, saya start belah tu, turun lagi. Lu bala dah lepas tuan. Tengok hidayah milik Allah. Wahai orang Islam yang duduk di Kuantan, ini hukum kita. Bukan nak laksana potong tangan, bukan nak laksana pancung. Cuma nak upgrade sikit lah, bagi sama label dengan hukum sibel yang cukup teruk sekarang kita ni. Hukum ni Allah kena 3,000, 5 kali sebatan, 6 bulan penjara. Hanya tu aja. Tuan-tuan, baru ni ingat tak seorang perogol nak dirogol kan? Dia pertahan, siapa yang kena? Orang yang pertahan kena. Orang yang pertahan kena. Orang tu, abang nak rogol saya. Katalah abang nak rogol saya. Bolehkah hang rogol aku ni? Tak apalah, aku rogol hang. Kan? Tiba-tiba abang pertahan lah. Abang pukul saya. Abang kena penjara. Orang yang nak rogol tu bebas. Dia hukum apa ni? Sebab tu kita nak upgrade ni nak masuk dengan hukum ini semua ni. Orang yang dirogol, orang yang kena rogol, orang yang nak bawa tuduh rogol tu, saksi tu macam mana, orang yang qazaf, ingat tak? Orang yang buat liwat macam mana. Ni nak upgrade ni supaya ia sama untuk sesuai orang Islam. Dan Alhamdulillah di Aceh tuan-tuan, siapa yang duduk berdua macam ni, bukan saja ada ni polis yang tegur, orang sama kita tegur, bapak enggak boleh apa ya, bukan mahram. Dia sebut bukan mahrim, bukan muhrim. Bukan mahrim. Muhrim tu ialah orang yang pakai kain ihram, muhrim. Sebenarnya mahram, orang yang haram kahwin. Jangan kata tu muhrim kamu. Muhrim orang pakai ihram. Mahram. Tu. Yang ni bukan muhrim. Tengok orang biasa tegur, polis tak tegur. Di Aceh. Dan insya-Allah saya yakinlah undang-undang ini telah dibentangkan. Kalaulah orang Islam faham, orang bukan Islam pun faham, laksana, alhamdulillah. Tuan-tuan, satu nikmat yang besar. Allah turunkan keberkatan dekat negara kita. Tuan-tuan tengoklah, mana nak tahu esok di Kuantan timbul minyak. Sekarang minyak banyak di Kuantan kan? Minyak lintah, minyak kok, macam-macam minyak. Timbul pula minyak baru pula. Mana nak tahu? Harap berkatlah tuan-tuan. Sebab hukum Allah ni keberkatan tuan-tuan. Bukan untuk kita, untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam ni. Saya yakin tuan-tuan, kita nak bina keluarga, tak boleh juga. Sebab di luar nanti, kita suruh isi kita semayang. Kan, anak kita semayang. Ada orang suruh tak di luar? Tak ada. Kena ada orang yang suruh di luar. Siapa yang nak suruh di luar? Mesti ada kerajaan. Orang yang tak semayang, orang yang tak tutup aurat. Kita suruh anak kita tutup aurat. Tapi ada tak orang di luar suruh tutup aurat? Tak ada. Di Aceh ada ni, ada kuasa yang tutup aurat. Siapa tak tutup, tangkap. Akhirnya kena tutup. Sebab tu kita kena ada kuasa ni. Ada orang kata mbapia tak penting. Mal yatimul wajib illa bi fal wajib. Sikit 5 minit. Tidak ada yang wajib melainkan wajib. Contohnya semayang, wajib ke sunat ke makruh? Wajib. Nak semayang kena ada apa? Wudu sunat, wajib, makruh? Sunat. Tapi kalau tak ada wudu, tak boleh semayang. Maka wudu menjadi wajib. Nak ada wudu kena ada air, betul tak? Air sunat, wajib, harus, makruh? Harus. Tapi nak semayang kena ada wudu. Nak ada wudu kena ada air. Air menjadi wajib. Nak ada air mesti ada telaga. Katalah telaga lah, perigi wajib ke sunat? Gali sunat. Tapi nak semayang kena ada wudu. Nak ada wudu kena ada air. Nak kena air kena ada telaga. Maka gali telaga menjadi wajib. Nak gali telaga kena ada apa? Cangkul wajib ke sunat ke harus? Harus. Tapi nak semayang kena ada wudu. Wudu kena ada telaga. Air kena ada telaga. Telaga kena ada cangkul. Cangkul menjadi wajib. Maka menggalinya orang tu wajib tak? Wajib. Kita kena faham. Sebab tu ingat, nak ada negara yang nak tengok ni, maka memilihnya benda yang penting menjadi wajib juga. Bukan sunat bang. Memilih untuk orang tengok ni menjadi wajib. Sebab anak kita semayang di rumah. Siapa nak tengok anak kita semayang di luar? Anak kita nak tutup aurat, siapa nak tengok? Ada kerajaan yang tengok. Jadi kita haraplah tuan-tuan adalah
sikit kefahaman untuk kita orang Kuantan ni. Kalau tak faham juga memang teruk dia hamba. Aku tak tahu ceramah 2 jam ni. 2 jam ni. Dah lah sound berteruk. Oi. Oh, macam nak putus sound, nak fuse pun. Tak larat. Hello. Oh, nampak. Di luar dengar tak? Dengar. Woi! Dengar. Semalam saya ceramah di Kuala Kangsar. Woi. Selok. Senyap. Lepas tu, Ustaz, slow sikit lah. Slow. Saya kata nak slow. Macam dah memang ni slow lah. Kalau saya slow, tuan-tuan, idea tak keluar. Tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah. Lena Allah. Ini kena. Jadi insyaAllah, harap-harap walaupun saya jerkah ni 2 jam tuan-tuan, ada manfaat kita pada malam ini. Dan insyaAllah, ya bawa lah bekal kita di akhirat esok. Banyak doa saya bagi tu. Dan kalau tak boleh juga, ada satu doa. Doa ni jangan tinggal lepas sembahyang. Walaupun susah macam mana pun. Apa doa tu? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ni dah cover semua. Anak kita, isteri kita, dunia akhirat untuk masuk syurga Allah dan jauh daripada api neraka Allah. Setakat itu, dan siapa yang nak bantu mahatafi saya bawa jongkong emas ini. Ya, tuan-tuan dah bayang yang lain dah. Ini jongkong emas, bukan jongkong emas. Ini adalah ada satu gel yang telah di-upgrade. Dia panas sikit lah. Siapa yang pernah beli, ini sesuai untuk sakit lutut, sakit orat, sakit kepala dan sebagainya. Picit, sapu je. Bubuh macam shampoo. Nanti dia panas tuan. Dia berdenyut tu, insyaAllah. Dia bukan gemut, denyut. InsyaAllah bolehlah dengan izin Allah. Sapulah mana pun kecuali di tengah. Sapu tengah, kecut terus. Jadi boleh dapat lelaki dengan perempuan dengan harga dia mahal sikit lah. Sebab tu ada gambar tu kan. Ada senyum itu. Senyum ni menggunakan 17 otot. Sesiapa yang tak senyum, dia menggunakan 46 otot. Sebab tu orang yang tak senyum cepat tua. Orang yang senyum dia guna 17 je. Walaupun jadi tuan-tuan boleh beli, tengok gambar saya senyum. Nampak nak gila gambar. Boleh dapatkan RM80 harganya, insya-Allah. Jadi siapa sakit lutut boleh, siapa yang sembahyang berdiri boleh sapu, boleh duduk. Kemudian terus masuk dalam kubur. Nah, tuan-tuan, mati memang senang tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Yang baik Allah, yang lemah kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak ni.